Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk berkaitan dengan OKU untuk golongan kecacatan penglihatan. Nama ahli kumpulan terdiri daripada saya sendiri iaitu Siti Nur Balkis binti Sukri dan juga ahli kumpulan saya iaitu Nur Ainul Mardiah binti Idi Amin. CRPD merupakan konvensyen mengenai hak orang kurang upaya seperti mana yang dipelajari dalam kelas. Dalam bentuk hak asasi ini adalah memastikan agar OKU dapat menikmati hak sama rata dan manakala juga bagi isu OKU di Malaysia adalah sistem pendidikan dan peluang pekerjaan untuk golongan OKU kecacatan penglihatan. Pengenalan OKU. Definisi OKU mengikut Akta Orang Kurang Upaya 2008. OKU termasuklah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. Apakah yang dimaksudkan dengan orang kurang upaya penglihatan? Individu yang tidak dapat melihat atau mengalami penglihatan terhad sama ada di sebelah atau di kedua belah mata walaupun menggunakan alat bantu penglihatan seperti cermin mata atau kanta sentuh. OKU penglihatan dimaksudkan boleh dibahagikan kepada dua iaitu buta, blind atau penglihatan terhad, low vision. Untuk slide yang seterusnya adalah merupakan video presentation. Kerajaan bagi keutamaan kepada golongan OKU penglihatan. Pandangan saya lah sebagai kerajaan ini adalah peranan penting bagi masyarakat sebab kerajaan perlulah jaga rakyat mereka kan. Lepas tu bagi pandangan saya yang pertama adalah kerajaan seharusnya membuka satu sekolah yang istimewa untuk orang kurang upaya penglihatan sahaja sebab macam besaran hidup mereka mesti tinggi daripada kanak-kanak yang normal kan. Sebab yang saya tahu macam ibu bapa mereka banyak yang perlu mencari kerja yang 2-3 sebab nak jaga anak mereka yang kurang upaya kan. Sebab dengan rawatan mereka yang tinggi tanpa bantuan kerajaan juga kan. Jadi macam rawatan dalam kerajaan tu perlu. Yang kedua adalah buku. Sebab macam seperti yang kita tahu macam kerajaan ni kurang cakna lah dalam pengeluaran buku orang kurang upaya penglihatan. Sebab macam mana mereka nak belajar membaca dan mengira kalau macam tak ada buku-buku yang macam tu. Macam dia kena bagi pendedahan yang elok lah pada kanak-kanak ni. Pandangan akak, apakah pendapat tentang kebanyakan masyarakat sekarang mengabaikan golongan OKU penglihatan? Bagi saya rasa orang zaman sekarang ni lebih fokus dekat diri sendiri. Orang tak kisah pasal orang lain sangat. So bagi diorang, kalau diorang nampak orang OKU, tak kisahlah OKU penglihatan ke apa-apa OKU lah, diorang lebih fikir macam there will be someone that can take care of them. Kalau diorang budak kecil, maybe parents yang akan take care of them. Ataupun kalau orang tu dah tua, macam nenek ke apa kan yang okey penglihatan, maybe ada orang lain macam orang muda yang akan bantu diorang berjalan ke. So diorang abaikan lah sebab diorang rasa akan ada orang lain yang akan buat benda tu. Lepas tu saya rasa diorang abaikan orang OKU penglihatan juga sebab diorang tak ada kenalan yang ada OKU penglihatan tu. So tak kisahlah macam tu. Buat tak tahu je. Itu pendapat saya. Kak, kamu tak bagikan saya apakah pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang yang kurang penglihatan ni? Bagi pendapat saya lah, orang yang peluang pekerjaan bagi orang yang kurang penglihatan ni contohnya seperti juru cakap atau juru wang. Ada juga yang menjadi juru jual. Kalau setakat yang saya tahu. Itu sahaja referensi yang saya ya. Bersama. Soalan yang seterusnya, apakah pendapat anda cara untuk membantu golongan OKU dari segi penglihatan? Pada pendapat saya rasa kalau kita di stesen MRT kan, dia ada macam satu laluan untuk orang kurang upaya untuk lalu, macam ada pattern macam tu kan. Kalau boleh kita yang orang ni biasa ni kita
avoid lah duduk kat situ supaya benda tu tak menyusahkan diorang nak go about their daily life. Kesimpulan, masyarakat tidak seharusnya memandang endeng terhadap golongan OKU penglihatan. Hal ini kerana mereka memerlukan sokongan dan dorongan dari kita yang mempunyai kesempurnaan fizikal ini. Maka kami berharap supaya masyarakat di luar sana lebih cakna terhadap golongan ini agar mereka mendapat hak sesuatu seperti manusia yang normal. Sebagai contoh, dapat hidup dalam kebebasan dan aman dan juga mampu untuk memberi rezeki yang halal untuk menanggung kehidupan seharian sebagai manusia yang normal. Sebagai manusia yang normal, seharusnya memberi ruang kepada golongan yang sebegini kerana mereka juga ingin kehidupan seperti mana kehidupan manusia di luar sana merasai. Dan slide yang terakhir adalah merupakan antara contoh gambar golongan kecacatan penglihatan. Antara contoh gambar yang telah dipaparkan di dalam skrin ini adalah antara contoh pekerjaan yang boleh dilakukan oleh golongan OKU yang mempunyai kecacatan penglihatan. Antara contoh pekerjaan yang boleh mereka lakukan adalah dari jenis pengurutan, ada juga yang pandai dalam bidang mekanik dan juga yang boleh bermain dengan komputer, dan juga ada yang selalu dapat kita gambarkan adalah sebagai contoh di RNR ada yang menjual tisu di sanalah, jual tisu di hadapan orang awam untuk membeli tisu mereka sambil menderma. Itu sahaja daripada keperangan kami. Sekian, terima kasih.